Isu Rohingya ini juga dia merupakan isu serantau, terutamanya pentas diplomasi multilateral peringkat 10 negara anggota ASEAN. Dan petang tadi satu perbincangan meja bulat anjuran Gerakan Kesederhanaan Global GMM dengan Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia PROHAM merangka ataupun mencari penyelesaian kepada permasalahan pelarian etnik Rohingya Myanmar ini dengan melihat pandangan masyarakat sivil untuk dibawa ke pentas antarabangsa. Selain menggesa kerajaan dan badan bertanggungjawab menghantar bantuan, beri perlindungan sementara kepada mereka, antara hasil perbincangan itu termasuk cadangan bawa isu tersebut ke parlimen kita. Dan rakan setugas Israr Khalid yang menghadiri persidangan itu mungkin ada butiran lebih lanjut mengenainya. Kita terus bersama Israr. Silakan Israr. Baik, terima kasih. Antara yang dicapai dalam mesyuarat meja bulat antara GMM dan juga yang dianjurkan oleh GMM dan juga PROHAM pada hari ini adalah berkenaan dengan menggesa Parlimen untuk membincangkan isu ini bagi menyelesaikan masalah pelarian Rohingya di laut dan juga yang berada di Myanmar itu sendiri. Dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif GMM ataupun Global Movement of Moderates, Datuk Saifuddin Abdullah. Baik Datuk, menurut Datuk tadi, perkara ini boleh antaranya kita boleh membantu sekiranya dibincangkan dalam parlimen dan pada Isnin Datuk mengatakan bahawa akan berjumpa dengan Speaker Dewan Rakyat untuk mengajukan cadangan untuk berbincang mengenai soal Rohingya ini. Tetapi Datuk melihat sejauh mana perbincangan di parlimen dapat membantu Rohingya itu, etnik Rohingya itu sendiri dalam menyelesaikan masalah di negara mereka. Masalah etnik Rohingya ini telah lama dan dia begitu kompleks. Dia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, ya, CSO, kerajaan, badan-badan antarabangsa. Saya rasa kalau ia dibahaskan dan diluluskan sebagai satu usul di parlimen, ahli parlimen kita tentu dengan bijaksananya akan melihat keseluruhan isu ini daripada yang kerajaan sedang lakukan sekarang, membantu mereka dan menyelesaikan masalah yang orang kata root cause, yakni masalah Rohingya di dalam negara Myanmar. Dan tentu ada beberapa pendekatan yang boleh dikemukakan. Apabila ia datang daripada parlimen, itu memberi kekuatan kepada Malaysia, kepada kerajaan khususnya sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Dan juga ia memberi mesej yang sangat jelas kepada negara-negara ASEAN yang lain dan juga kepada masyarakat seluruh dunia bahawa rakyat Malaysia menyatakan pendirian tegas sambil menunjukkan beberapa cadangan bagaimana perkara ini dapat diselesaikan untuk jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Datuk, sehubungan dengan itu juga bahawa kita tahu bahawa dalam ASEAN itu sendiri ada satu polisi yang mengatakan bahawa no interference. No interference bermaksud antara negara-negara ASEAN ini tidak boleh mencampur tangan hal-hal antara dalam negara masing-masing. Dan perkara ini dilihat menghalang usaha kita seluruh negara ASEAN dan juga malah seluruh dunia untuk menghentikan keganasan ataupun penyiksaan terhadap etnik Rohingya di negara mereka sendiri. Jadi bagaimana Datuk melihat kita dapat adakah ada satu cadangan untuk melihat kembali polisi itu sama ada untuk mengubah kembali supaya ahli-ahli dalam ASEAN ini dapat mencampur tangan dalam perkara yang dilihat melanggar kemanusiaan ini. Sebelum ini pun sudah ada cadangan termasuk di kalangan 1-2 ketua negara ASEAN bahawa kita perlu menilai semula sejauh mana nak teruskan dengan dasar tak campur tangan atau meniadakan terus dasar tak campur tangan atau dalam keadaan tertentu dasar ini tidak diaplikasi. Sekali lagi di sini seandainya ada suara yang kuat daripada parlimen seperti parlimen Malaysia, itu akan membantu proses menilai semula dasar tak campur tangan ini. Sebab dalam kes Rohingya, memang inilah dasar yang menyebabkan perkara ini sukar untuk diselesaikan selama ini. Sejak tahun 70-an lagi, oleh kerana dasar inilah kita tidak dapat membantu menamatkan kemelut yang berlaku di Myanmar secara akar umbinya. Baik, terima kasih Datuk Saifuddin atas perkongsian itu dan saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan dan kita berharap agar semua pihak dapat mengambil perhatian dan mengambil peranan dalam kita menyelesaikan isu yang melibatkan
kemanusiaan dan juga hubungan antara negara rantau ini. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Teruskan dengan laporan seterusnya.